Dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan soalan yang diberikan oleh Ahli Parlimen Kepala Batas kepada Ahli Parlimen Miri dalam isu perpaduan apabila cuba bertanya tentang Kelantan. So, kita dengar dulu video ini. Sebagai contoh, dalam PRR lepas, biarpun kami Pakatan Harapan di Sarawak bersaing dengan rakan kita GPS untuk mendapatkan sokongan rakyat, namun hujah-hujah kita adalah berlandaskan ideologi masing-masing untuk kepentingan dan kebaikan orang Sarawak dan bukannya berbentuk mengapi-apikan sentimen perkauman dan keagamaan. Kami dari Pakatan Harapan percaya bahawa perlunya satu gabungan parti nasional yang berpegang teguh kepada prinsip keadilan dan integriti kerajaan untuk membawa masa depan terbaik untuk rakyat Sarawak. Sementara rakan bijaksana GPS pula percaya bahawa perlunya menguatkan parti tempatan supaya suara-suara rakyat Sarawak akan dimartabatkan oleh kerajaan persekutuan. Syukur kepada Tuhan, selepas PRU 15 dengan kebijaksanaan Seri Paduka Perindah Yang di-Pertuan Agong dan pimpinan utama Pakatan Harapan dan GPS, kami telah menjumpai satu titik persamaan dan mencapai satu persefahaman bahawa kerajaan perpaduan yang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Bun bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Petra Jaya adalah terbaik untuk rakyat Malaysia, khususnya rakyat di Sarawak. Saya turut Miri, mohon izin. Terima kasih kepada Miri. Cuma persoalan saya di sini tambahan, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Miri. Cumanya, adakah Miri bersetuju sekiranya apa yang dikatakan oleh Miri sebentar tadi turut berlaku di Kelantan? Mohon pandangan. Maaf, saya kurang jelas dengan keadaan sebenar di Perpaduan yang disebutkan oleh Miri tadi turut berlaku di negeri Kelantan, di mana tidak ada disebutkan berkenaan dengan rasis, berkenaan dengan agama dan perkara-perkara lain. Ya, mungkin pihak Kepala Batas mungkin boleh meminta rakan dari Kelantan untuk menjelaskan nanti. Saya mohon pandangan daripada Miri. Ya, saya tidak ada pengetahuan peribadi dengan keadaan yang berlaku di Kelantan sebab saya memang orang Sarawak dan besar di Sarawak. Okay. Saya teruskan. Okay. Sebab perkara itu perpaduan yang disebutkan titah diraja. So, kenapa tidak anda mengakui turut perkara itu berlaku di negeri Kelantan? Ya, saya jawab. Saya tidak ada pengalaman peribadi tentang. Saya akan teruskan. Saya turut berharap agar amalan menjadikan Law yang berhormat Miri tanpa dia membenarkan yang lain tu duduklah. Ya. Termasuk juga dua yang berhormat tadi. Ya. Silakan. Okey, daripada video sidang parlimen yang kita lihat baru-baru ini, so saya mengulas ataupun saya akan menjawab tiga perkara yang saya nak beritahu dekat Ahli Parlimen Kepala Batas ini. Yang pertama, apabila ditanya tentang isu perpaduan, yang mana soalan beliau adalah apakah turut berlaku di Kelantan. Ini adalah satu sentimen yang cuba dibawa yang seolah-olah membawa juga kepada isu perkauman. Jadi pada saya, Ahli Parlimen Kepala Batas perlu banyak belajar tentang isu perpaduan ini daripada beliau asyik nak bermain dengan sentimen perkauman. Beliau tidak layak untuk nak menyebut tentang perpaduan juga kerana saya lihat beliau tidak ada sensitiviti dalam isu ini. Dan beliau cuba bertanyakan isu ini kepada Ahli Parlimen Miri yang diulang-ulang, yang seolah-olah beliau mendesak tentang isu Kelantan. So, saya nak beritahu dekat Ahli Parlimen Kepala Batas berkenaan dengan isu ini, iaitu perpaduan yang ada di negara ini adalah perpaduan yang kita boleh lihat hari ini. Tidak ada pun permasalahan. So, okeylah keseluruhan Malaysia. Tetapi dalam setiap negeri, Sarawak boleh kita jadikan role model. Apakah di Kelantan berlaku perkara yang sama seperti di Sarawak? Saya nak tanya kepada Ahli Parlimen Kepala Batas ini. Saya sendiri lama berada di Johor Bahru, saya lama berada di Semenanjung, kerana dulu saya berkhidmat dengan perkhidmatan kerajaan, saya berkhidmat dengan kerajaan. Jadi saya banyak kawan-kawan dengan orang Kelantan, orang Kedah, orang mana-mana semua ada. Jadi apa yang saya boleh lihat di sini, perpaduan yang ada di Sarawak berbeza dengan yang ada di Semenanjung. Ini hakikat. Siapa pun pemimpin negara ini yang pernah menjejak kaki ke Sarawak ataupun bumi Kenyalang, mereka akan tahu. Yaitu, kita boleh lihat orang Melayu, orang Islam boleh berniaga di kedai Cina, restorannya. Yang sebelah jual babi, yang sebelah jual barang halal, boleh berlaku.
di Sarawak? Apakah di Kelantan berlaku perkara ini? Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak beritahu, apakah Kelantan sanggup ada sekolah yang melibatkan Katolik, sekolah Kristen, dan orang Islam pergi sekolah di sana? Saya rasa tidak ada. Apakah berlaku perkara ini? Apakah mau seperti Sabah dan Sarawak ataupun Sarawak yang ada hari ini? Yang kamu mau? Jadi di Sarawak, isu kaum, isu agama, isu yang kita mainkan di sana tidak melibatkan sentimen-sentimen yang menyakitkan berbilang kaum yang ada. Apakah di Kelantan mempunyai ramai etnik di sana? Ramai kaum di sana? Tak ada. Sarawak hampir 30, mungkin lebih. Yang saya tahu hari ini ada 27 etnik yang ada di Sarawak. Kelantan ada. Yang saya tahu orang Siam, orang Melayunya, orang Cinanya, mungkin orang Indianya. Tetapi di Sarawak lebih daripada 27 etnik. Jadi berbilang kaum sentiasa menghormati. Saya balik ke Kuching, apabila saya melihat, saya sendiri merasakan bahawa wah, ini adalah satu perpaduan yang terbaik. Jadi kenapa kita nak bermain dengan sentimen? Kenapa nak menceritakan tentang isunya Kelantan? Itu yang pertamanya soalan yang saya nak beritahu kat dia. Yang kedua, kenapa nak paksa orang jawab isu Kelantan? Yang mana cerita tentang Sarawak ini boleh dijadikan role model. Patutnya dia melihat, dia mendengar dan pergi ke Sarawak untuk menilai apakah Sarawak itu adalah satu kerajaan yang terbentuknya adalah perpaduan. Ini tidak berlaku di Kelantan. Yang kita lihat, pas bermain dengan sentimen kaum dan agama hari-hari, termasuk juga ahli parlimen kepala batas ini apabila mengeluarkan soalan-soalan yang pada saya tak masuk akal. Kalau saya kata bodoh, dah ahli parlimen. Saya boleh katakan kurang cerdik lah. Tapi jangan tongong sangat. Tak payah nak cerita orang koyak, panas boleh lah apa semua, tak payah. Sebab kamu sendiri belum layak, belum lagi diuji. Jadi lepas ini jadi ahli parlimen, baik kamu uruskan tempat kamu. Yang ketiga, saya melihat kepada ahli parlimen kepala batas ini, dah berapa kali dia boleh bertanya soalan kepada orang lain tidak boleh nak mencelah apabila dia berhujah di parlimen. So, apa yang saya lihat di sini, ahli parlimen kepala batas ini bukannya YB Kelantan. Sedangkan ahli parlimen Kelantan tak bertanya soalan ini. Kenapa kamu tak jaga kepala batas yang kamu sibuk dengan urusan negeri lain? Kenapa? Kalau kamu daripada Kelantan, kalau kamu bertanding di kepala batas, kalau kamu rasa kamu nak sangat jaga Kelantan, kenapa kamu bertanding di sana? Baliklah ke Kelantan, bertanding di sana. Kenapa sibuk bertanding di kepala batas? Jadi itu yang saya lihat. Dan itu yang saya kata tadi, apabila dia sendiri berhujah, dia tak bagi laluan kepada orang lain, bermakna dia ni spesies koyak, spesies yang tidak tahan mental, tetapi belagak seolah-olah bijak. Tak payahlah. Kalau beginilah standard doktor menjadi ahli politik, rakyat akan kritik, kamu akan dihujah. Lepas itu kamu nak menyokong tiktokers yang terang-terang memfitnah orang. Apakah ini yang rakyat kita Malaysia ni mau? Adakah ini yang anak muda mau? Sebagai kepimpinan muda, sepatutnya kamu dah pun menjadi ahli parlimen, tonjolkan imej kamu yang baik, tonjolkan kebolehan kamu, bagaimana kamu nak mengkritik kerajaan. Ini bukan mengkritik kerajaan, ini satu pada saya, satu yang kurang cerdik yang kamu tunjukkan, yang dihujat, yang membuatkan netizen meluat tengok kamu. Mungkin kali ini kamu rasa kamu dah jadi ahli parlimen, kamu harus ingat bagaimana kamu menang. Jangan cerita mungkin kamu rasa kamu kaya kerana kamu menang, kerana tidak melibatkan dana politik. Saya percaya, saya sebagai ketua penerangan Sarawak, semua parti-parti politik ini bergerak kalau tak ada duit, daripada komponen parti, daripada bergerak, daripada mana pas dapat duit. Jadi kali ini kamu mungkin boleh menang, mungkin akan datang rakyat dah tak terperdaya dengan kamu punya hujah, kamu punya kempen yang lalu, maka bersiap-siaplah. Jadi kalau nak jadi ahli politik, masuk parlimen, nak membuat soalan boleh, tetapi kalau soalan yang pada saya tidak ada kena-mengena dengan tempat, dia tak kena-mengena dengan isu Kelantan ni. Kenapa? Orang lain pun YB Kelantan tak menjawab, tak bercakap, tak bertanya soalan. Tiba-tiba tanya soalan dengan muka yang sengeh-sengeh, egois sangat. Sudahlah, kamu jadi ahli parlimen,
Duit yang kamu dapat, gaji kamu sebagai ahli parlimen, itu adalah duit rakyat. Duit rakyat itu adalah duit seluruh rakyat Malaysia. Jika kamu nak cerita tentang Kelantan saja, kamu buatlah kerajaan Kelantan. Kena beritahu juga, ahli parlimen kepala batas ini, yang pada saya, kamu kurang cerdik. Kamu pergi buka buku MA 63, Malaysia Agreement 1963. Sarawak ada autonomi sendiri tahu. Saya rasa itu pun ni ahli parlimen kepala batas ini tidak baca, tidak tahu. Jadi nak bercakap, nak jadi ahli politik, kalau setakat kamu nak bercerita tentang PAS nak membawa agenda isu agama, agenda isu kaum, tak payah. PAS pun tak layak bertapak di Sarawak. Sampai kiamat pun PAS tak akan boleh bertapak di Sarawak kalau inilah agenda pemimpin PAS. Mungkin hari ini kamu boleh mempengaruhi orang-orang di kampung. 3-4 generasi akan datang, maka kamu akan runtuh juga. Sehebat-hebat parti politik dalam dunia ni pun akan jatuh. Sehebat mana pun kepimpinan yang terdahulu pun jatuh. Begitu juga kita lihat dinasti-dinasti yang lalu semua jatuh. Jadi saya harap pemimpin PAS yang menjual isu agama dan kaum ni, kamu melihat dulu ke bawah, sedar sikit. Kita ni sama-sama manusia. Kamu baru duduk di parlimen, sudah mula tunjuk taring, tunjuk sombong pada saya. Belajar baliklah. Itu saya pencerahan saya. Dan saya memang hentam kerana ahli parlimen Miri, sahabat saya, YB Chiu, yang mana saya kenal beliau. Dan saya harap akan datang YB Chiu balun. Nasib baik saya bukan ahli parlimen. Kalau saya ahli parlimen, saya balun kau-kau orang seperti ini. Tak libatkan negeri dia, ada sibuk. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.